أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش والكرسي واللوح والقلم وملء ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا والد له ولا ولد ولا بديل له ولا عديل ولا وزير له ولا نذير. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah ibu, tuan-tuan sidang Jumaah yang saya doakan kebaikan, maghfirah, rahmah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali syukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita selami dan fahami mutiara hadis yang ditinggalkan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih lagi kita berbicara mengenai satu kitab yang mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in Nawawiyah karangan Dr. Mustafa Al-Bugha dengan Dr. Muhyiddin Mistu. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang ayah ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada pada siri kuliah yang keempat. Sudah berada pada siri kuliah yang keempat. Yang keempat, kita maknanya dah 3 kali kuliah kita berbicara tentang hadis ke-22. Hadis yang ke-22 daripada 42 hadis yang ada dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kalau kita ingat lagi, satu persatu itu ada fiqh-fiqh yang kita dapat fahami. Jadi insyaAllah kita tengok balik apakah lafaz, apakah matan hadis yang kita bicarakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah? Qala na'am, rawahu Muslim. Baik, daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada kedua-duanya,
anna rajulan, adalah seorang lelaki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, ara'aita, apakah yang kamu lihat ya Rasulullah, apakah pandangan kamu ya Rasulullah, idza shallaitul maktubah, sekiranya aku menunaikan salat fardu 5 waktu yang dituntut, salat fardu lah, maktubah, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa sebulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, yaitu beriktikad dengan perkara yang halal, dia kata halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan perkara yang haram. Maknanya iktikad yang haram adalah haram. Walam azid ala dhalika syai'an, dan aku tidak tambah, aku tak buat yang lebih-lebih daripada itu. Aku tak tambah selain daripada 4 perkara tadi, aku tak tambah apa-apa dah. Adkhulul jannah, adakah aku masuk syurga? Maka Nabi jawab, na'am, ya. Na'am, ya, akan masuk syurga. Jadi kita bincangkan beberapa fiqh yang kita telah telusuri satu persatu pada kuliah yang ke 1, 2, 3 sebelum ni. Ini kuliah yang keempat, kuliah maghrib, kuliah subuh. Ini kuliah maghrib sekali lagi, maknanya kalau betul-betul tuan-tuan kita telusuri hadis ini satu-satu, saya rasa mahu 10 kali kuliah juga, sebab banyak poin. Tapi tak apa, insya-Allah kita tengoklah setakat mana kita boleh laju, gantung kepada energi saya pada hari itulah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita berada pada fiqh yang kelima, dan kita dah masuk separuh. Cerita tentang fiqh yang kelima, bagaimana kebenaran seorang Muslim dengan sifat berterus terangnya. Maksudnya apa? Maksudnya Muslim ni, sahabat Nabi radhiyallahu anhu ni, ada ulama kata nama dia Nu'man ni, sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu, dia berterus terang, dia transparent, dia kata, ya Rasulullah, aku sembahyang 5 waktu je, aku puasa bulan Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Adakah aku akan masuk syurga? Dia cakap, dia tak cerita dah benda lain. Dia kata dia bagi tahu yang amalan dia setakat itu, dia transparent, maknanya kebenaran seorang Muslim dalam dan sifat berterus terang. Ini mereka ni berterus terang dengan Nabi SAW. Jadi kita berada pada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahawa seorang Arab Badui, atas sikit pada hadis ini, muka surat 281 di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Fadhal masykur. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahawa seorang Arab Badui telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rahman bin Sa'labah, sebagaimana dalam riwayat Ahmad. Lalu beliau bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang solat 5 waktu. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Amsun faqal hal alayya ghairaha?" Qal la illa an taqawwa'an. Thumma sa'alahu an ada minal wajibati wal fara'idi wa huwa yujibuhu bil wajib alayhi wa yaqul sa'il hal alayya ghayruha wa yaqul la illa an tatawwa'a. Faqal wallahi la an tawwa'u syai'a wa la an khusu mimma faradallahu ta'ala alayya syai'a. Faqala sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. 5 waktu tanya lelaki itu lagi, adakah diwajibkan ke atas kurs lainnya? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali tahu sunat. Kemudian lagi itu bertanya tentang bilangan amalan wajib dan fardu, dan Rasulullah SAW menjawab dengan apa yang diwajib ke atas lelaki itu melakukannya. Orang yang bertanya itu berkata, adakah yang
selain itu wajib aku melakukannya? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali tak tahu. Kata lelaki itu, demi Allah, aku tidak melakukan apa-apa tak tahu dan tidak mengurangkan sedikit pun apa yang telah difardukan oleh Allah ke atas diriku. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dia akan berjaya sekiranya dia benar dalam kata-katanya. Di dalam riwayat Muslim, sabda baginda SAW, in tamassaka bima amuru bihi dakhalal jannah. Jika beliau berpegang dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah ke atasnya, maka dia akan masuk syurga. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man sarrahu an yanzuru ilai rajulin min ahli jannah bal yanzur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat seorang lelaki dari kalangan ahli syurga, maka lihatlah kepada dia ini. Baik, ibu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang dibacakan oleh sahabat tadi, bagaimana seorang Badui datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat 5 waktu. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah, kaum Badui ini adalah kaum orang asing, orang yang jenis payah nak bagi faham. Satu. Yang kedua, kaum yang jenis dia simple, dia apa-apa dia main rendah aja. Kan ada cerita tu yang datang Badui ke masjid Nabi, tiba-tiba dia kencing dalam masjid Nabi. Ada datang seorang Badui, dia jumpa Nabi, dia main tarik dia selendang Nabi. Macam lah kalau kita nak tengok masyarakat ni pada hari ini, tuan-tuan, Badui ni biasanya orang-orang kulit hitam duduk di padang pasir. Itulah. Itu juga memang betul kawan-kawan kita daripada Afrika ni dia kasar sikit. Kadang-kadang gurau dia tu dia bagi bangsa dia biasa. Tolak-tolak dada tu perkara biasa. Kita kalau tolak dada rasa nak tampar lah. Betul tak? Itu orang Melayu biasa. Jadi orang Badui ini dia Islam ini dia agama yang universal. Dia tak kira orang apa, bangsa apa ke, warna kulit apa ke, apa status dia, kita adalah sama. Jadi bila Nabi SAW menghadapi orang-orang macam ni, Nabi SAW dengan lapang dada, dengan lapang dada dia berurusan dengan orang Badui ini. Jadi riwayat sebut Badui ini adalah Dammam bin Tha'labah. Dammam bin Tha'labah sebagaimana di dalam riwayat Ahmad. Lalu beliau bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang salat 5 waktu. Dia tanya, Rasulullah, salat berapa ya Rasulullah? Berapa salat ni ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, 5. Dia. Faqala hal alayya ghayruha? Dan dia tanya lagi, ada tak ke atasku selain daripada? Mungkin tambah lagi 1 2, ada tak ya Rasulullah? Nabi kata, lah, tak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali kamu ni volunteer nak solat, macam solat sunat. Tatawwu' ni sebab tu bila kita sebut tatawwu' ni banyak dalam Quran. Tatawwu'an. Maksud dia apa bila jumpa dalam Quran? Tatawwu'an, waw ain. Tatawwu'ain, maksud dia sukarela. Tatawwu'an. Baik. Kecuali kamu salat sunat saja. Baik. Masalahu an adadin minal wajibat wal fara'id. Kemudian dia tanya Nabi SAW lagi tentang bilangan amalan-amalan yang wajib. Salat tadi. Baik, wal wajib wal fara'id. Baik, bilangan amalan-amalan wajib dan fardu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yujibuhu bil wajib alaih. Dan Nabi SAW jawab yang wajib saja ke atas dia. Baik, amalan awal wajib dan fardu. Baik, orang yang bertanya itu berkata, maka dia tanya lagi, fa yaqulu as-sa'il hal alayya ghayruha? Ada tak yang lain ya Rasulullah? Ada tak amalan lain? Dia tanya amalan fardu lain lah, puasa, zakat. Jadi perlu tahu puasa wajib bulan Ramadan. Zakat wajib, fitrah wajib ni kan. Wajib bila mana cukup haul, cukup nisab. Sebut itu.
Jadi dia tanya lagi. Orang Badui tadi tanya lagi. Hal alayya ghairuha, ada tak lagi ya Rasulullah? Ada tak tambahan selain daripada itu? Baik. Fa yaqul la illa an tatawwa. Tak, kecuali kamu nak sukarela. Macam kita sebutlah amalan-amalan fardu. Puasa ni yang fardunya sekali saja. Itu sekali sebulan, sekali setahun, itu sebulan Ramadan. Itu yang fardu. Haji pun sama. Fardunya sekali saja. Seumur hidup. Baik. Faqala wallahi. Jadi tak ada kerja, dia tanya Nabi berulang-ulang kali, kemudian dia transfer itu, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, la atatawwa'u syai'an. Aku tak akan tambah dah, aku tak akan buat dah sunat-sunat. Sembahyang 5 waktu itu saja ya Rasulullah. Aku buat apa wajib dia. La atatawwa', dia kata. Baik. Wala anqus mimma faradallahu ta'ala alayya syai'an. Dan aku tak akan kurangkan apa yang Allah fardukan. Dah 5 tak akan buat. Tapi aku tak buat, tak tambah dah sunat-sunat. Itu je. Dia cakap dengan Nabi. Ini panggil sahabat dia transparent. Dia sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ni transparent. Apatah lagi sahabat Badui ni. Walaupun dia Badui, dia mulia pada kita, tuan-tuan. Sebab dia ni berjumpa dengan Nabi, sahabat Nabi, beriman dengan Nabi pula. Bahkan orang yang Nabi cakap akan masuk syurga, walaupun perangai orang Badui ni memang itu. Mulia, dia mulia pada kita lagi sebab dia sahabat Nabi. Bahkan Nabi kata lepas ni kalau dia buat betul dia cakap tu dia buat, lepas tu dia benar dalam perbuatan dia akan berjaya. Nabi cakap begitu. Maknanya dia garanti pada Nabi, betul tak? Baik. Wallahi dia kata, demi Allah ya Rasulullah, aku tak buat dah, tak tambah dah. Cukup dah. Wala anqus mimma faradallah. Aku takkan kurang pun. Aku takkan kurang walaupun satu. Aku akan buat juga. Cukup 5. Salat tu 5 insya-Allah cukup. Puasa pun buat macam ni dia. Kadang-kadang je sunat-sunat sedekah tak bagi dah ya Rasulullah. Hal lain tak bagi dah. Umrah tak bagi dah, cukup haji je sekali. Contoh dia cakap gitulah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab berkata, aflaha in sadaqah. Maknanya bila Badui sudah berlalu, Nabi kata apa? Aflah, sesungguhnya dia akan berjaya sekiranya dia benar dalam kata-katanya. Okey, kat sini kita boleh ambil 2 kefahaman. Pertama, sifat transparan sahabat. Mereka tak munafik dalam amalan. Mereka begitu jelas dalam apa yang mereka buat. Itu yang dia cakap lah. Dan saya tak kira lah Damah buat tu saja. Dia kan sahabat Nabi, lebih lagi dia buat kan. Cuma tuan-tuan Allah, bagaimana kita nak sebut tentang terus terang. Dia jelas dengan apa yang dia buat, berterus terang. Satu, yang kedua adalah sekali lagi Nabi kuatkan kepada kita bahawasanya bila kita buat amalan-amalan fardu ini sudah mencukupi untuk membawa kita ke syurga kalau kita benar. Kalau kita benar dengan apa yang dituntut kepada kita. Maknanya ini paksi kepada agama. Nak masuk syurga Allah Ta'ala kena buat hal fardu, itu paksi. Cuma nak dapat level tinggi-tinggi dalam syurga tak cukup dengan amal fardu saja. Kena buat amalan banyak-banyak. Solat sunat banyak-banyak. Macam yang selalu saya sebut ulang-ulang, kita tak masuk syurga Allah kerana amal kita. Kita masuk syurga Allah kerana rahmat Allah Ta'ala. Tetapi kedudukan kita di syurga Allah Ta'ala bergantung kepada sejauh mana amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita clear tu. Baik. Itu juga dalam riwayat Muslim pun sama sebut, in tamassaka bima amuru bihi dakhala al-jannah. Sekiranya dia berpegang dengan apa yang dituntut kepadanya, diperintahkan kepadanya, maka dia akan masuk syurga. Perintah dia wajib puasa, wajib salat, wajib zakat, wajib haji. Dia pegang tu, dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram, insya-Allah dia akan masuk syurga. Itu Nabi kata gitulah. Dalam riwayat lain pun sebut, man sarrahu an yanzura. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pun sebut, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang nak sangat tengok lelaki daripada ahli syurga, tengoklah orang ni. Maknanya
Sebenarnya kita tak salah tentang yang kita sebut tu. Kita kata kalau selagi mana seorang Muslim itu salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dia tunaikan zakat, dia jika sekiranya dia layak untuk menunaikan zakat, kemudian dia pergi haji sekiranya dia ada kemampuan untuk pergi haji, dan dia menghalalkan yang halal dan dia mengharamkan yang haram, insya-Allah dia ahli syurga. Kan? Baik. Falyanzur ila hadha. Maka dia halal lelaki ni. Jadi sekali lagi Nabi sebut kepada kita bagaimana paksi kepada Islam itu untuk masuk syurga Allah Ta'ala dengan buat perkara-perkara yang fardu, yang wajib kepada kita. Baik, insyaAllah kita pindah kepada fiqah yang seterusnya, yang ke-6. Kita insyaAllah pada malam ini kita ambil sikit. Fadhal, zakat dan haji. Ini nak kait sebab dalam hadis ni tak sebut zakat dengan haji, tapi kita nak kait. Fadhal masykur. Zakat dan haji adalah dua fardu yang ditetapkan hukum. Sesungguhnya zakat adalah satu rukun Islam yang memberi kedudukan dan kepentingannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian daripada harta mereka menjadi sedekah zakat, supaya dengannya kamu membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Surah ayat 103. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz radhiyallahu anhu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya ke Yaman, "Akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim." Beritahulah mereka bahawa Allah telah memabulkan zakat ke atas mereka, di mana diambil zakat itu dari mereka yang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Begitu juga mengerjakan haji di Baitullah yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Al-Imran ayat 97. Telah diriwayatkan oleh Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju." Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memadukan bagi hadiah, memadukan haji ke atas kamu, maka kerjakanlah haji itu. Justru itu beriltizam dengan rukun ini sebagaimana yang diwajibkan merupakan syarat asas keselamatan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab. Telah datang penjelasan sedemikian sebagaimana di dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Al-Muntafiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara yang akan memasukkan ke dalam syurga, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tahujjul bait wa tasumul Ramadan." Bertakwalah kepada Allah dan janganlah mempersekutukan sesuatu dengannya. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, kerjakanlah haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kekhususan kedua-dua fardu itu, haji dan zakat, pada An-Nu'man
radhiyallahu anhu. Sebagaimana solat dan puasa, justru kedua-dua belum lagi difardukan, dan sama ada keadaan Luqman radhiyallahu anhu yang belum lagi mukallaf terhadap haji dan zakat itu, lantaran kefakiran dan ketidakmampuannya, ataupun disebabkan kedua-dua termasuk di dalam umum selepas kata-kata. Dan aku menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, kerana sesungguhnya ia melazimkan perlakuan ke semua amalan-amalan fardu. Justru kedua-duanya adalah dari perkara halal yang diwajibkan, dan meninggalkannya merupakan perbuatan haram yang amat sederhana. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairal jazaa. Fiqh ke-6. Kefahaman yang ke-6 ini adalah berkaitan dengan zakat dan haji. Kalau kita tengok dalam hadis ni sebut pasal solat fardu dengan puasa bulan Ramadan, dan dia tinggalkan, dia tak sebut pun hak zakat dan juga haji. Saya dah sebut dah, antara sebabnya adalah kerana umumnya bagaimana orang-orang yang kadang-kadang setengah Muslim, dia tidak perlu tidak dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan zakat kerana kefakiran dia. Jadi bila sebut solat dengan puasa ni semua orang boleh buat, tak kira fakir ke, miskin ke, orang kaya ke, orang berada ke, semua boleh buat. Itu juga puasa. Solat, haji ni pula dia ada pengecualian. Ada orang-orang yang kaya yang mampu boleh pergi, yang tak mampu tak boleh pergi. Baik. Jadi itu yang saya sebut, dan dia ada sebut pada poin yang terakhir, nanti kita ulaslah. Cuma saya nak sebut tentang baca poin-poin yang diberikan, hadis-hadis yang digarap oleh pengarang untuk mensyarahkan fiqh ini. Sebagaimana zakat adalah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Zakat ni salah satu rukun Islam lah. Buniyal Islam ala khamsin. Dalam hadis Jibril, akhbirni anil Islam, ada dia sebut, kita lalu lah beberapa hadis. Dalam hadis ini sendiri pun bercerita tentang bagaimana zakat ini adalah satu rukun daripada rukun Islam. Begitu juga dalam ayat surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta-harta mereka sadaqatan, sebagai satu sedekah, itu sedekah wajib zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, yang akan mensucikan, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan juga akan mensucikan mereka dengan harta mereka. Baik. Maknanya peranan zakat sendiri itu dari perkataan zakat. Zakat membersihkan. Itu zakat. Baik. Jadi peranan zakat adalah membersihkan harta kita daripada perkara-perkara yang syubhat, daripada ketidakberkatan harta kita, daripada sumber-sumber yang kita tak tahu. Kadang-kadang itu masuk sumber-sumber yang tidak berkat, maka bila dizakatkan akan bersih harta kita itu, akan suci harta kita itu. Wa tuzakkihim biha. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW dia pesan pada Muaz bin Jabal. Tuan yang dirahmati Allah, Muaz bin Jabal ini adalah gubernur pertama yang dihantar oleh Nabi SAW ke bumi Yaman. Bumi Yaman ni tuan-tuan, bumi negara maju, tuan-tuan. Yaman ni antara negara maju. Pada masa itu Yaman lebih maju daripada Saudi. Pada masa itu. Jadi difardukan ke atas mereka, difardukan ke atas mereka supaya berzakat. Jadi Nabi SAW sebut bukan untuk orang Yaman saja, orang Islam di Mekah, di Madinah pun, di Iraq sana ke, di Syam ke, pada zaman Nabi SAW semuanya keluarkan zakat. Cuma dia pesan kepada Muaz supaya memberitahu kepada penduduk Yaman, akhbirhum anna Allah qad farada alaihim zakatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada mereka, pada orang Yaman itu, zakatan. Supaya bayar zakat. Tu'khadh min aghniyaihim, diambil daripada orang golongan kaya daripada mereka, orang-orang yang berada dari kalangan mereka, faturaddu ala
dikembalikan di kalangan fakir, kan? Dikembalikan kepada orang-orang fakir di dalam kalangan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini menyebabkan satu khilafiyah dalam pembagian zakat. Ada setengah ulama berpendapat zakat ini hanya boleh dikeluarkan di mana? Di tempat kita bekerja, di negeri yang kita bekerja. Dan ada pandangan yang mengatakan tidak ada masalah selagi mana diberi kepada orang Islam, bukan orang kafir. Tanya boleh tak bagi zakat pada orang bukan Islam, ya, bagi sedekah lah, zakatnya untuk orang Islam saja, kan? Baik, bagi sumbangan jizyah. Kan orang kafir kan bayar jizyah, tax kan, bayar jizyah, ambil jizyah tu bagilah juga pada orang pakai yang tidak Islam, ya. Buat apa nak kacau hak istimewa orang Islam? Nak sangat masuk Islam, seronok dia nak zakat, dan tiba-tiba lepas tu ramai orang Myanmar masuk Islam pun nak zakat hari ni, sebab tak dapat. Memang khusus untuk orang Islam. Jadi ada perbahasan. Kalau tanya saya, ayah ibu tuan-tuan yang rahmati Allah, saya cenderung kepada pandangan zakat boleh disalurkan ke mana-mana saja. Atas apa? Atas hadis lain. Dalam Sahih Bukhari Muslim juga hadis pasal pasal siapa? Hadis pasal Muaz juga. Bagaimana Muaz bin Jabal dia ambil harta zakat yang diberikan oleh orang-orang Yaman, dihantar ke Madinah untuk dibahagikan kepada fakir pada ketika itu. Maknanya tidak ada masalah ada transfer duit zakat daripada satu tempat ke tempat yang lain. Tuan-tuan, border siapa buat? Border benda baru kan? Border negara ni baru. Kita dulu tak ada sempadan 1924 baru ada pecah negara-negara Islam ni. Dulu baru satu empire, Turki Osmaniyah. Yang nak jadi negara Malaysia, Indonesia, Brunei ni pun lepas British masuk baru pecah. Border ni benda baru. Jadi kalau tanya saya kata yang lebih tepat adalah zakat boleh diberikan di mana-mana saja walaupun keluar negara. Bahkan Allah yarham Dr. Wahbah Zuhairi, tuan-tuan, masa kehidupan dia keluarkan satu fatwa, rakyat Palestin adalah yang paling utama untuk kamu salurkan zakat kepada orang Islam. Sebut itu. Jadi yang pandangan-pandangan kalau ulama-ulama yang mengatakan hanya diberikan di negara-negara tersebut, kalau cari makan di Selangor bagi pada orang Selangor lah, itu adalah antaranya pendapat-pendapat yang disokong oleh Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin ulama-ulama Saudi, mungkin ada juga. Tapi kalau kita tengok pandangan-pandangan ini, kalau tanya saya secara global, saya setuju dengan itu kerana ada hadis Sahih Bukhari yang mengatakan boleh untuk diberi zakat kepada ini. Sebab apa? Sebab dia tersebut aghniya'ihim ni adalah orang yang beriman, orang yang kaya yang beriman. Wa fuqara'ihim ni adalah orang-orang fakir yang beriman. Selagi mana ada iman, maka di mana-mana pun boleh bagi. Ada juga ulama yang sebut him ni di sini adalah orang-orang kaya di kawasan itu diberikan kepada orang-orang miskin di kawasan itu. Tengok dalam masalah ni sebut him tu pun boleh khilafiyah dah dari sudut pandangan. Inilah fiqh. Welcome to the club. Bukan mudah-mudah baca hadis ni. Kan? Tiba-tiba baca faham dulu, dah juga dia kena tengok pula. Saya tengok ini adalah fatwa daripada Darul Ifta Mesir. Darul Ifta Negeri Mesir dikeluarkan fatwa yang saya sebut tadi, dan saya secara peribadi cenderung untuk boleh bagi zakat mana-mana saja selagi mana boleh bantu orang susah. Payahlah negara orang tak kaya, negara orang jenis orang tak bagi zakat dah. Rakyat-rakyat dia kufur kan, orang kaya dia kufur. Banyak negara-negara yang orang kaya yang kufur. Jadi rakyat-rakyat masyarakat dia terzalim. Contoh orang-orang kaya di Somalia ramai, tuan-tuan. Buktinya bila saya pergi Kenya, dia orang pergi buat rumah besar-besar di mana? Di Kenya, di satu pantai Mombasa. Dia sebelah sana Somalia, sepadan ada satu dia panggil Diani Beach. Ada Port Jesus kat situ. Port pun nama Jesus. Port Jesus tempat saya pergi tu. Saya tanya ni rumah siapa besar-besarnya? Arab dengan Port Somalia pun buat rumah besar tu. Jadi pun ramai negara dia susah.
Sama buat Sudan. Ramai orang kaya-kaya yang kita Malaysia sama juga ada juga benda gitu. Tapi kita ni ada lebih sikit, kita bagi. Ada lebih sikit, yang kita bagi. Kita di Malaysia ni bukan tak cukup duit. Tak, cara tu tak cukup efektif. Kena orang besar sangat malu pula kita. Tapi itulah realiti. Ramai orang tak dapat. Kawan saya ada satu ni, OKU. Sial dia. Cerita betul lah. Pergi minta majid-majid pun tak bagi. Pergi minta dengan YB pun tak bagi, tak bantu dia. Allah lah, tak tahu nak pun tak bagi. Pergi minta orang ni lah, dia call saya. Saya bila kata aku kayaknya aku tolong tak kawan aku tak tolong. Itulah saya kumpul lah. Dah sekian alhamdulillah dan saya lah sangat bantu dia tu. Tapi bila fikir balik tu lah, alhamdulillah kita tak ada duit tapi kita ada kepercayaan orang untuk orang bagi pada kita. So orang bagi pada kita bagi pada dia. Alhamdulillah nak settle lah masalah dia. Contoh yang macam Allah. Tapi itulah tak transparent lah sebab orang tak ada kerja, patah kaki nak jalan, nak gerak kalau kita tak bantu macam okey you lagi. Baik. Ni kita kalau tak kita siapa lagi? Jadi zakat ini kalau tanya saya boleh keluar, tak ada masalah. Dalil dia lebih kuat, memang dalil lebih kuat. Dalil yang mengatakan bagi dalam negara ni sebab dia tafsir itu saja. Sedangkan ada hadis yang mengatakan diambil zakat daripada Yaman dihantar ke Madinah. Betul tak? Namanya itu lebih kuat. Contoh kalau orang tanya jawab itulah. Kalau rasa setuju dengan itu cakap sebab dia suruh fikir tu. Biar ada dalil, jangan cakap saja. Betul tak? Okey. Itu poin yang saya sebut pada hadis ini. Zakat adalah satu kefarduan. Baik. Kemudian begitu juga mengerjakan haji di Baitullah yang mulia. Haji pun sama juga. Firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullahil Haram. Salah terjemahan ini. Tengok ni payah saya buat research PhD bahagian terjemahan Quran. Salah terjemahan. Tak bolehlah tulis sanggup mengadakan perjalanan. Orang yang mampu sepatutnya istitaah tu maksudnya mampu. Sanggup ni macam pilihan tak? Tengok salah terjemahan. Mampu. Kalau sebut sanggup, siapa nak gigi lah, tak nak pergi tak payah. Betul tak? Main-main terjemahan ni boleh buang. Salah. Tak terjemah ni betul-betul. Manis tata maksud dia apa? Mampu. Mampu dia apa? Cukup harta benda dia, kesihatan dia, selesai dia, tak ada halangan-halangan. Tak ada orang kata tengah jalan tu ada IS, tengah jalan tak ada Robin Hood ke. Dulu orang pergi naik kuda kan. Jadi tengah-tengah jalan tu banyak lah lalu-lalu barang pasir tu. Jadi bila musim lana banyak tu ramai orang tak pergi lah, tak sempat sampai pun. Dia sebut kemampuan tadi. Baik. Adalah bukan melakukan orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, tetapi adalah orang yang mampu untuk melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji adalah pergi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. Telah diriwayatkan oleh Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Taala telah fardukan kepada kamu apa? Haji. Maka hujju, maka kerjakanlah haji. Maknanya haji jadi wajib. Kalau tengok hadis ni wajib dia lah. Sebab tapi dia sudah dijelaskan dalam ayat Quran mengatakan kewajipan itu bagi yang mampu. Fardun 'alal mustati'. Fardu ke atas orang yang mampu. Baik. Ayyuhan nas qad faradallahu 'alaikumul hajj fahajju. Dia nak sebut bagaimana antara perkara-perkara yang kita perlu laksanakan untuk masuk syurga Allah Ta'ala adalah menunaikan zakat dan juga melakukan ibadat haji, pergi haji. Pun syarat dia. Kenapa? Tapi
hanya jadi wajib, jadi fardu kepada orang-orang yang ada kemampuan. Orang yang kaya, cukup harta dia, cukup dia punya nisab dia, cukup dia punya haul dia. Nisab ni kadar, haul ni adalah tahunan dia tu, musim dia pusat tahunan kan. Baik, maka wajib dia keluar. Macam kita yang ada pendapatan, contoh yang rahmati Allah kan, alhamdulillah, zakat pendapatan kena keluar 2.5% daripada zakat. Tuan-tuan bayar zakat macam mana? Potong bulan-bulan setengah tu. Macam saya, kami di UAE, kami UAE serah kepada kami untuk bayar sendiri zakat. Duit kita tak ada, belum dizakatkan, maka kita kena zakatkan. Cukup haul, cukup setahun kena keluar zakat, tak kena bayar tiap-tiap bulan. Ada orang dia nak mudah malah fikir lah, biar besar zakat potong siap-siap lah, kan? Itu salah satu, itu pun bagus juga, itu pun tidak ada masalah. Zakat perniagaan cukup setahun, tolak ada tolakan, untuk zakat ni ada tolakan tanggungan isteri, anak, semua ada tanggungan dia, ada kadar-kadar dia, maka barulah kira dia punya keseluruhan tu termasuklah bonus semua tuan-tuan. Zakat perniagaan ni, zakat pendapatan tu bonus kena kira kot tu. Jangan tak kira mak 500 baru ni, mak 500 nak masuk ni. Kalau 500 alhamdulillah. Bonus pun kena kira juga. Semua yang masuk tu kita kena kira. Kita buat tolakan isteri berapa ni berapa semua, dia akan keluar kadar dia 2.5% pada kadar tu. Zakat perniagaan tak ada. Zakat perniagaan tak ada tolakan. Kena tu juga. Kena full lah daripada keuntungan. Jangan duit dapat, duit keuntungan. Tolak kos semua dah. Kos gaji pekerja, kos pengangkutan, bayar bil bulan-bulan, bayar sewa tapak, bayar semua. Baru kita keluar dia punya keuntungan dia tu. Daripada keuntungan bersih kita keluarkan 2.5%. Emas pula, fitrah pula itu juga. Zakat fitrah kita keluar bila? Bila masuk bulan Ramadan, bermula bulan Ramadan sampailah pagi Syawal. Nilai dia kadar ni lah, kadar tempat kita lah, berapa ringgit seorang kan. Biasa RM9.5, RM7, 8 dah ada negara negeri 8. Rasa tahun ni tinggi sikit sebab GST. Zakat naik juga lah. Kadar dia lah. Saya terkejut, saya pergi beli bateri tadi, bateri kereta. Sebelum ni saya beli saya ingat 120. Sekarang harga dah 180. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya kata bila naik ni. Tak tahu ke. Baik. Tak apalah, takdir Allah Ta'ala. Kita buat sekadar kita boleh doa semua tu. Kita nak macam mana lagi. Baik. Kemudian justru beriltizamlah dengan rukun ini. Sama juga haji tadi pun. Haji pun kita kena tunaikan sekali saja. Jangan sampai berulang kali. Sebab tu sepatutnya lah untuk adil lah, tabung haji dia tak boleh bantu orang pergi 2 kali dengan dia. Itu adil lah. Kalau betul-betul lah, kada orang boleh pergi 2-3 kali dengan dia. Yang bayar package laju lah boleh pergi. Ramai yang macam-macam suruh dia dah pergi kan. Nangis tak dapat pergi kan. Tadi pakcik nak pergi haji, tak dapat. Sebab orang ni, saya kali ketiga dah pertama haji. Biasa 2 tu selalu kita dengar kan. Bagi orang lain lah, walaupun dia kiwawan ke apa, tak kira. Yang penting nak lepaskan tanggungjawab fardu haji dia tu. Wajib sekali ke 2 kali. Kecuali kita ada, memanglah kita memang nak bayar kaki lebih, memanglah 1,000 kita tak mampu dah. Ada orang mampu bayar 1,000, dia bayar je, dia kata apa sangatlah aku ni kira multi-millionaire, takkan nak pergi yang 1,000 punya package, tak boleh. Multi-millionaire tak. Awak Melayu kita pun ramai. Dr. Azizan, dia multi-millionaire yang buat ceramah-ceramah usahawan, multi-millionaire. Itu baru dia, tak sebut lagi Azri Azman Hashim, orang fikih banyak ni. Saya Muqtab Bukhari tiap-tiap tahun tu pergi. Mana kita tahu? Betul tak? Okey. Qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Justru beriltizam dengan rukun ini sebagaimana yang diwajibkan merupakan syarat asas keselamatan daripada api neraka dan kemasukan ke dalam syurga Allah Ta'ala tanpa azab. Maknanya kita kena tambah lagi. Bila kita sampai kemampuan kita pada zakat, pada haji, kita sampai kemampuan kita kena
laksanakan, barulah selamat kita daripada azab api neraka, selamat kita daripada dan selamat kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya yang ibu yang Allah, kita di sini sekejap, kita beri laluan pada soalan azab, kita sambung sikit dan conclusion insya-Allah. Jadi pengarang dia bawa satu hadis dari riwayat Ahmad daripada Ibnu Al-Muntafiq radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya Rasulullah SAW mengenai perkara yang akan memasukkan ke dalam syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ittaqillah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tu'tiz zakah wa tahujjul bait wa tasumu ramadan. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah mempersekutukan sesuatu dengannya. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, kerjakanlah haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengarang bawa hadis ini nak cerita tentang apa? Bahawasanya nak masuk syurga Allah Ta'ala kena buat rukun Islam 5. Memang banyaklah hadisnya. Bukan ini saja, banyak lagi hadis-hadis lain bercerita tentang nak masuk syurga kena buat. Kena sembahyang bulan Ramadan, kena sembahyang 5 waktu, kena puasa bulan Ramadan, kena keluar zakat, kena pergi haji. Maka kalau buat semua tu insya-Allah masuk syurga. Baik. Cuma yang menarik adalah kita nak bincangkan bagaimana apa pandangan pengarang bila mana Nabi tak sebut tentang salat, tentang zakat dan juga tentang haji dalam hadis ini. Baik. Nabi sebut berapa? 4 saja. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Dia tanya 4 benda. Tiba-tiba tak ada tersebut dalam hadis tadi tentang apa? Tentang zakat, tentang haji. Baik. Jadi dia kata Rasulullah SAW tidak menyebut kekhususan kepada kedua-dua fardu haji dan zakat kepada An-Nu'man radhiyallahu anhu sebagaimana salat dan puasa. Justru kedua-duanya belum lagi difardukan. Dia kata mungkin sebab belum difardukan dan sama ada keadaan Nu'man radhiyallahu anhu belum lagi mukallaf. Orang yang belum sampai tahap mukallaf terhadap haji dan juga zakat, dia tak mampu lagi lah, tak mampu untuk mengeluarkan zakat dan juga menunaikan haji. Jadi apa yang saya sebut pada peringkat awal adalah betul dah. Dah memang kena dah. Bila mana saya sebut kenapa tidak disebut haji dan juga zakat, kerana dia jadi fardu kepada yang mampu. Solat tak kira, semua orang kena solat, kaya ke, miskin ke, cacat ke, tak cacat ke, sakit tak sakit ke, terbaring ke, tertidur sekalipun, selagi mana dia berfikiran waras, dia sedar lagi, dia kena solat walaupun dengan mata. Saya sebut solat. Puasa sama juga, orang kaya, orang miskin, semua kena buat. Kalau tak buat pun dia, kalau dia tak mampu buat pada hari tersebut, maka kena ganti. Haji kena ganti. Kalau ayah mampu tak jadi pergi, kena bayar ayah abah. Buat apa upah haji, dia panggil kan badal haji, iadatul haj ataupun badal haj. Zakat tak payahlah, zakat kita kena buat juga. Bila dia mati kira semua apa kita kena selesaikan zakat, ada habiskan dia punya itu yang terakhir kan. Baik. Jadi sudah bertepatan dengan apa yang kita bincangkan sebelum ini. Baik, lantaran kefakiran dan ketidakmampuannya ataupun disebabkan kedua-duanya termasuk di dalam umum. Dia kata mungkin juga sebab ada dalam ayat yang belakang itu, iaitu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Masuk juga haji ini fardu, kena kata fardu lah, tak boleh kata haji sunat. Begitu juga zakat ni wajib pada yang mampu, kena kata wajib juga. Masuk dalam kategori i'tiqad tadi. Mungkin di situlah. Mana dia pun bagi banyak option lah, banyak pandangan. Mungkin kata dia tak cukup tak fardu lagi untuk dia kerana dia tak mampu lagi. Mungkin ada juga pandangan sebut bagaimana belum difardukan pada ketika itu. Dan ada juga dia sebut tentang bagaimana mungkin dah masuk dalam
yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Baik, justru kedua-duanya adalah perkara yang halal yang diwajibkan dan meninggalkannya merupakan perbuatan haram yang amat terlarang. Baik. Jadi itu cara kita memahami hadis Nabi SAW. Dia tidak membezakan antara amalan-amalan. Dia tidak membezakan ke fardu. Walaupun Islam tu 5 tu wajib kalau mampu semua. Cuma macam solat lah, solat ni semua orang mampu. Solat ni dia keseluruhannya. InsyaAllah poin yang ketujuh nanti kita bincang solat dan puasa. Kita tengok macam mana solat ni pula. Kan? Ibu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan pada malam ini kita bercerita tentang tersambung sikit bagaimana sifat berterus terang dalam Islam. Berterus terang dalam Islam tanpa selindung. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni dia bagi tahu yang betul ni. Dia tak selindung. Nabi pun sama juga. Nabi cakap jelas-jelas, nak masuk syurga buat ni je. Fardu je. Ada masuk syurga Allah Ta'ala. Halalkan yang halal, haramkan yang haram. InsyaAllah masuk syurga. Kemudian dibincangkan pula tentang haji dan zakat dan haji. Kita bincang sikit tentang zakat tadi. Kita bincang juga sikit tentang haji, farduan dia. Dan akhir sekali kesimpulannya, ini juga dua amalan yang Muslim yang bercita-cita nak masuk syurga, dia kena settle dekat sini, zakat dengan haji. InsyaAllah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kita sebut pada akhir tadi bagaimana walaupun tidak disebut sekalipun, maka mungkin ada takdiran yang kita boleh faham bebas. Mungkin kita dengar ulama ni sebut gini, orang lain dia sebut lagu lain pula. Dia punya berdasarkan istinbat dia lah. Yang saya faham saya cakap gitu tadi. Itu yang saya faham bila saya baca hadis itu secara zahir. Saya nampak baca 2-3 poin itu. Apa yang saya faham adalah kerana dia tidak umum. Dia kerana ada syarat istita'ah kat situ. Kemampuan. Zakat kepada yang mampu, haji pun kepada yang mampu. Saya ikut tuan-tuan yang ya Allah. Itu saja. Ada soalan? Terus tanya. Fadhal. Nak tanya jabatan ni lah, jabatan apa pusat zakat lah secara umum ya. Sebab saya ingat kalau hak 1,000 lebih 2,000 tu pun dah kena bayar zakat dah. Dia dah potong zakat dah. Ada dah macam tu, Allah Alam dia punya nisab dia secara jelas tu. Saya tak berani nak bagi tahu lah. Saya pun tak ingat sebab saya tahu kena bayar zakat. Yang kadar dia siapa ada maklumat? Ada. Kena? Memanglah 25%, tapi berapa jumlah gaji tu? Semua tak jelas berapa. Yalah, memang berapa atas tahun. Tapi kalau gaji 500 kena tak? Dia tolak kalau tengok kalau tolak tanggungan kita habis 5,000 untuk seorang isteri, kalau 2 isteri 10,000 dah. Depend lah pada dia punya anak-anak ada tolakan tu. Akhir sekali tengok kalau ada lagi ruang untuk kena bayar. Kalau tidak tak bayar. Tidak, orang kalau gaji dia 4,000 atau 5,000 gaji dia, setahun selepas tolak dia kenalah dalam dekat RM1,000 dia kurang 900 lebih ke RM1,000. Tapi kalau orang gaji dia 500 ataupun gaji dia 1,000, kena bayar zakat dah? Tak kena sebab ada tolakan. 2,000 separuh tadi kena bayar 500 tu. 2,000 separuh daripada tolakan tadi. Tengoklah anak pula macam mana kan. Kalau sampai 10 orang nak zakat juga demam lah. Jadi kena tengok macam mana kita punya pembelajaran. Nak lebih jelas kena rujuk pusat zakat lah. Itulah macam mana cara dia orang buat. Saya pun lupa. Tapi soalan tu bagus nikmat. Inilah masalah ustaz-ustaz hari ni, dia tak tahu zakat untuk benda-benda gini kan. Saya salah seorang cuma dah ada tolakan tadi kan. Kita boleh kira kat situ lah. Allah Alam nak rujuk secara jelas kena betul tanya ni. Ataupun saya kat Google keluar lagi. Itulah dia faham lain, Islam lain. Dia bergantung kepada tempat lah. Kata orang Kelantan mungkin tak kaya macam orang Selangor. Walaupun orang Selangor ni banyak hutang. Dia kira gitu pula kan. Rumah hutang, kereta hutang, kaya juga dia kira. Walaupun mati pun belum tentu dia bayar. Ayat yang dirahmati Allah.
Okey, itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perjelaskan kita lagi tentang hukum hakam dia ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita jalan yang kita nak ni. Kita nak syurga Allah Taala. Allah Taala tunjuk dapat aksi yang mudah kepada kita. Jaga yang fardu ni, halalkan yang halal, haramkan yang haram. InsyaAllah kita temu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa di syurga Allah Taala. Boleh? InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أموالنا من الشبهات، اللهم طهر أموالنا من الحرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.